Tuan-tuan perempuan sekalian, pertama-tama bila sebut COVID-19 ni ramai orang takut sebab 80% daripada masyarakat kita, masyarakat dunia ni 80% percaya COVID-19 ni boleh membunuh. COVID-19 ni boleh kita kata menghancurkan, merosakkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang pertama sebelum sebut pasal vaksin, kita kena tengok virus dulu. Sebab vaksin asalnya virus. Virus ni apa? Nombor satu, virus ni kalau kita nak kaitkan dengan agama kita, din, virus ni makhluk Allah. Nombor satu. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tak ada kuasa, dia tak ada kekuatan, dia tidak ada apa-apa. Malahan dia adalah makhluk yang paling lemah yang Allah cipta. Kenapa saya kata paling lemah? Kerana virus tak boleh hidup tanpa menumpang orang lain. Tanpa host, tanpa rumah dia tak boleh. Dia mesti duduk sama ada sekecil-kecilnya bakteria ataupun sebesar-besarnya binatang, manusia dan termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Jadi virus ni makhluk yang paling lemah. Dia mesti ada sel yang ditumpang baru dia boleh hidup. Itu satu. Yang kedua, virus ini juga adalah merupakan perkara yang kita katakan tadi, bukan sahaja dia tidak ada kekuatan yang besar tadi, tetapi dia juga mudah mati. Sebenarnya mudah mati. Kalau virus apa yang ada kat sini, mungkin dalam masa 1 jam, 2 jam, kalau tak ada, dia mati dah. Gitu. Walaupun ada setengah-setengah teori menggambarkan virus tak mati sebab dia tak hidup. Dia kata virus ni satu makhluk yang tidak hidup dan tidak mati. Macam dalam neraka. Kena seksa, kan? Kita ni tak hidup, tak mati. Macam itu. Tapi ini satu pandangan yang saya rasa salah. Sebab Allah gambarkan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati. Semua benda ada hidup, ada mati. Baik. Ya, sebab itu nak gambarkan sini yang pertama sekali yang menakutkan kita sebab virus ni macam hantu, macam syaitan. Macam kita nak tengok sini, kita besar, kita kuat. Virus kecil, macam kita dengan semut. Sepatutnya semut tak boleh apa-apa pada kita. Tapi kalau semut masuk dalam telinga macam mana? Contohnya kan? Masuk dalam telinga samalah macam virus masuk dalam badan. Jadi nak sebut sini, virus bukanlah sesuatu yang kuat. Itu nombor satu. Yang kedua, vaksin. Vaksin ini sebenarnya dibuat daripada virus. Vaksin tu dia diraf daripada virus, sama ada virus itu sendiri ataupun bahagian-bahagian daripada virus yang telah dimatikan atau telah dilemahkan. Jadi maknanya vaksin ini adalah merupakan dia ambil daripada virus yang contohnya vaksin COVID-19. Maka dia ambil daripada coronavirus 19 yang kita definekan sebagai coronavirus 19 ni, COVID-19 ni, dan kemudian daripada situ diproses untuk melemahkan virus itu dan ataupun diambil bahagian daripada virus itu untuk menjadi suatu disebut sebagai vaksin. Ini proses dia. Tetapi yang menjadi satu persoalan kita yang pertama sekali ini ialah vaksin itu, dan bila kita kata dia dijadikan daripada virus dan sebagainya, maka dia bukan ubat sebab dia virus, dia bukan ubat. Dia virus. Jadi kita kena faham, vaksin bukan ubat. Vaksin ni adalah satu bahan yang digunakan oleh sains untuk masuk dalam badan kita, cara bahasa kampung lah, masuk dalam badan kita. Kemudian lepas tu, dia pun dilihat oleh badan kita. Dia berlawan. Badan kita kata, ni ada alien banyak ni. Tapi alien ni lembik je, tak ada apa-apa. Maka badan kita pun buatlah, kita kata antibody. Jadi bila badan kita tu, sistem imun kita melahirkan antibody, maka antibody tu akan pergi ke vaksin tadi, tengok rupanya vaksin dia lembik dan mati. Dia tengok ada vaksin yang hidup, virus yang hidup, carilah virus itu. Maka di situlah antibody akan mengalahkan virus. Jadi yang menyihatkan kita, yang menyembuhkan kita itu bukannya vaksin, bukannya virus yang lemah tadi, tetapi adalah antibody kita yang memang Allah SWT jadikan pada kita. Sebab itu saya sebut sini, jangan kita ingat yang menyembuhkan kita itu ubat. Ini satu masalah. Akidah kita ini, kita nak sangat tunggu vaksin. Seolah vaksin itulah yang menyembuhkan. Vaksin bukan menyembuhkan. Bukan kata dari sudut akidah vaksin tidak menyembuhkan. Tapi dari sudut peranannya pun dia hanya aktifkan imunisasi kita saja. Jadi ini satu fahaman yang perlu kita faham. Adakah vaksin itu diperlukan sebagai untuk kita nak melahirkan antibody? Maka kunci di sini ialah antibody. Kunci di sini ialah imunisasi. Maknanya sistem imunisasi itu akan lahir dan melawan virus. Maka adakah vaksin satu-satunya? Tentulah tidak. Jadi sinilah kita akan pergi dengan lebih jauh. Bagaimana kita lihat, bukan vaksin sajalah yang akan merawat seseorang yang kena virus. Jadi kalau kita tunggu vaksin ni mungkin, dengan keadaan hari ini, minta maaf saya sebut, seorang profesor daripada UMS,
menyatakan bahawa untuk menjadikan satu ubat itu matang dan boleh digunakan secara selamat, kurang-kurang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru boleh. Tetapi apabila dibuat dalam masa 1 tahun, berapa bulan, itu satu. Itu ada elemen lain pula yang terlibat dalam situ. Sebenarnya penyakit yang pertama bukan COVID-19. Penyakit pertama ialah akidah kita yang percaya kepada makhluk lebih daripada Allah. Itu penyakit nombor satu. Sebenarnya Allah uji kita bukan hanya sekadar COVID-19, HIV, SARS, MERS dan sebagainya. Tapi bagaimana iman yang ada pada seseorang itu benar-benar boleh merasai bahawa ini ujian daripada Allah. Contoh, patutnya kita rasa gembira. Bila Rasul SAW menggambarkan setiap penyakit ada ubat. Ini hadis sahih. Setiap penyakit ada ubat. Maka kalau penyakit itu datang kat Malaysia, tentu ubatnya ada di Malaysia. Kenapa kita nak tengok sampai ke Amerika, sampai ke luar negara, ke China, sampai ke... Ya, ubat dia siap baik. Jadi sini nombor satu, yang pertama sekali, macam mana digambarkan tadi, vaksin ini, dia adalah merupakan suatu yang banyak kelemahan dan kekurangannya. Kalau kita nak kata dia sebagai penyembuh, dia sebagai yang memberikan satu-satunya solution, penyelesaian kepada vaksin. Saya bagi satu contoh. Yang pertama sekali, dia akan hanya berkesan pada virus yang asal dia tu. Contohnya kalau dia virus COVID-19, maka dia hanya COVID-19 saja, satu virus je. Itu je, dia tak ada virus lain. Timbul virus COVID-21. Contoh kan, COVID-20 nak habis dah. COVID-21, virus COVID-21. Tak boleh dah. Katakanlah masuk Januari besok, virus COVID-21. Maka COVID-19 dah old, dah tak boleh. Jadi kalau kita ambil, kita tunggu tiba-tiba dah sampai bulan Januari, keluar pula COVID-21, beli lagi. Dan sebab apa saya kata? Sebab virus ni dia boleh mutate, boleh mutasi. Dia boleh berubah-ubah struktur dia. Dia masuk ke sini, dia jadi orang lain. Dia masuk ke sana, dia jadi orang lain pula. Jadi macam itu lebih kurang. Dan sebab itulah saya sebut kat sini, vaksin ni bukan satu-satunya penyelesaian. Yang kita tunggu, yang kita nanti-nantikan kerana dia adalah merupakan salah satu yang Allah izin ilmunya pergi kepada manusia, tetapi masih terlalu jauh lagi sebenarnya teknologi yang ada untuk benar-benar menyatakan bahawa vaksin itu boleh berkesan secara 100% dari sudut kesan fizikal. Yang kedua, kita lihat contohnya tahan vaksin dalam badan kita pun berapa lama? 5 bulan, 6 bulan. Pakar-pakar vaksin kata, lebih kurang 5 bulan, 6 bulan. Jadi maknanya lepas tu nak kena ambil vaksin lain pula. Jadi ini satu benda yang kita nak nyatakan bagaimana sebenarnya ubat itu ataupun sabab untuk kita mendapatkan musabab itu bukanlah fokus kita. Fokus kita ialah musabib tadi. Macam mana Ustaz sebut tadi, Dr. Loman sebut tadi. Fokus kita ialah Allah. Allah yang menyembuhkan. Dan Allah boleh datangkan kesembuhan dari pelbagai aspek dan pelbagai cara. Macam kita sebut tadi, bagaimana vaksin ni peranan dia ialah untuk mengaktifkan sistem antibody. Supaya imunisasi sistem kita boleh melahirkan antibody. Boleh lawan virus. Jadi adakah ada cara lain? Banyak lagi cara lain. Nanti kita akan bincang sikit. Okay. Tapi nak sebut kat sini, apabila kita merasakan bahawa inilah satu-satunya perkara, maka akidah kita telah pun menyatakan bahawa seolah-olah kan Allah SWT ni tidak adil. Macam mana negara-negara yang miskin yang tak ada duit, sedangkan COVID-19 pergi ke situ juga. Macam mana negara-negara yang lain yang kita kata tak dapat nak dia dapat dia cepat ni kan. Jadi sebab itulah digambarkan oleh para saintis kita yang mengkaji tentang vaksin ini. Dia kata contoh bila kita cocok vaksin pada kita, maka dia akan masuk dalam badan kita, dia akan berada di situ, proses untuk melahirkan antibody mengambil masa kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Macam mana kita kuarantin 2 minggu, kurang lebih virus tu dia boleh activate 2 minggu. Jadi sebelum sampai 2 minggu tu apa jadi kat kita? Siapa yang selamatkan kita sebelum 2 minggu tu? Siapa yang bagi kita kesihatan? Siapa yang bagikan kita boleh hidup lagi? Kalau kita kata virus tu membunuh dan vaksin tu menyembuhkan. Maka di sinilah kita lihat bagaimana Allah menggambar syifa war rahmah. Bila Allah menjadikan penyakit, Allah menjadikan ubat dan Allah menjadikan rahmah di situ. Dan rahmah di sini bukan hanya kita melihat dari aspek-aspek perbuatan manusia mencipta sesuatu ubat tadi itu, tetapi kita melihat dari aspek keseluruhan bagaimana kita benar-benar boleh mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat tadi. Itu perkara yang kita perlu, keberkesanan disentuh oleh penyakit dan keberkesanan ubat itu adalah bergantung kepada sejauh mana keberkesanan kita dengan Allah. Pertama sekali ada satu konflik pada petang ni lah. Pertama kita kata Allah yang menyembuhkan.
Kalau Allah sembuhkan, maknanya kalau kita usaha tak usaha sama je. Kalau Allah nak sembuhkan, sembuh. Kalau kita makan ubat pun, tapi Allah tak sembuhkan, tak sembuh. Kalau kita tak makan ubat, Allah nak sembuhkan, sembuh. Apa nak usaha? Right. Di sini satu konsep yang kadang-kadang kita terlupa. Iaitu dalam hal ini, sebenarnya Allah perintahkan kita supaya berdoa, supaya berusaha. Ustaz supaya berikhtiar. Kenapa? Kerana sebenarnya usaha ikhtiar tadi adalah ibadah. Itu nombor satu. Allah perintah tu ibadah. Maknanya nak menunjukkan kita ni hamba Allah. Kita ni adalah hamba yang lemah. Kita usaha, kita minta. Padahal Allah dah tahu dah. Kan, kata doa, ya Allah aku kena COVID-19, aku kena virus, ya Allah. Allah tahu dah. Dan Allah dah tahu dah ubatnya. Tapi kenapa kita diperintahkan berdoa, ikhtiar? Kerana kita ini hamba Allah, kita nak menunjukkan kehambaan kita pada Allah. Allah perintah kita supaya menunjukkan kehambaan. Jadi berdoa ni, lagi banyak berdoa, sebenarnya lagi banyak ibadah kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita kata berusaha, kita kan berusaha. Bukan kita tunggu dan bukan kita kata bergantung dengan apa yang kita tunggu dan yang kita tahu. Itu nombor satu. Ya, sebab tu hari ini kita lihat bagaimana keadaan ini cukup keliru dalam akidah umat Islam. Mereka telah bergantung kepada makhluk lebih sehingga bergantung, macam sebut tadi, klinik ni serasi, klinik tu tak serasi. Yang serasi itu sebenarnya yang Allah izin. Kalau dia pergi klinik yang sama pada masa kata mungkin tak sembuh pula kan. Jadi lupa. Lupa. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, digambarkan di sini sebenarnya kelemahan-kelemahan yang ada pada kita hari ini, kita bergantung sangat dengan makhluk, dengan ubat, dengan vaksin, dengan mana-mana, dengan doktor even. Kita bergantung dengan doktor. Doktor cakap kita ikut tanpa kita fikir. Maka kita telah meletakkan diri kita di bawah daripada makhluk yang menjadi hamba Allah kepada makhluk yang menjadi pada hamba makhluk. Inilah perkara yang menakutkan orang yang beriman. Sebab itulah kita lihat hari ini usaha kena buat. Bukan usaha kena buat sebab itu yang menjadikan kita sihat, tapi kerana Allah perintah. Jadi untuk itu, maka kita lihat hari ini kita kena berusaha. Apa usaha kita baik? Kita tahu tadi kuncinya ialah Allah telah menjadikan sebab musabab tadi. Kita nak kena kuatkan antibody kita. Maka apa yang kita nak buat? Senang aja. Apa yang Rasulullah buat itu semua yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasul itu uswah yang terbaik, contoh yang terbaik. Rasul makan apa? Rasul suka minum susu kambing. Minum susu kambing, bau lah ustaz. Tak apa, bau minum lah. Itu Rasulullah suka minum. Makan korma, habatus sauda. Dan dalam kajian-kajian yang dibuat oleh ulama-ulama sains, doktor-doktor yang alternatif medicine ini, dia melihat bahawa makanan sunnah ni ubat yang terbaik untuk meningkatkan imunisasi, meningkatkan antibody. Dan ini natural. Natural maknanya tidak ada kesan pada kita. Contoh, macam virus contohnya, macam vaksin. Vaksin dia boleh kesan kalau kena salah vaksin, dia akan ada bad reaction kepada badan kita. Ini manusia punya teknologi bandingkan Allah punya teknologi. Allah punya teknologi itu natural. Dan sebab itulah kita nak lihat di sini. Contoh, saya bagi satu contoh. Ini berlaku di negeri sebelah negara kita ni, Thailand. Kan? Thailand ni telah mendapat satu pujian daripada WHO. Daripada Dr. Tedros Adhanom. Sebut pun susah nama dia. Dia kata, Thailand ni as an excellent example in fighting the coronavirus which has been ravaging the world since early this year. Thailand ya. Sebelah kita je. Dan rahsianya? Rahsianya ada banyak rahsia, ada 7 sebab. Ada 7. Tapi saya beritahu 1 sebab, 2 sebab, 3 sebab dululah. Okay. Panjang sangat nanti kan jadi tak cukup masa. Okay. Baik, yang pertama sekali, mereka melihat penyakit itu sebagai satu ujian. Dan dia kata ujian ni bukan pada orang sakit, pada semua orang. Maka dia menggalakkan semua masyarakat yang terutamanya NGO bersama-sama dengan kerajaan mengatasi perkara ini. Maka 1 juta lebih manusia, NGO ni dibekalkan dengan ilmu, dibekal dengan SOP, dibekal dengan kita kata keadaan-keadaan tu menjadi frontliner, bukan frontliner yang macam kita hari ini hanya doktor, nurse, itu kan polis kan. Jadi ini semua yang bersedia semua, dan mereka pergi ke kampung-kampung menceritakan tentang pandemik ini dengan keadaan SOP yang betul, maka dia bergerak on the ground. 1 juta lebih volunteers mendidik orang kampung. Jadi pada masa yang sama
Dia kata kalau macam gini, ini salah ni, tak betul. Dia betulkan. Maka ini langkah nombor 1 yang menyebabkan Thailand advance. Langkah nombor 2, dia memberikan autonomi kepada Prime Minister dia untuk nak buat apa-apa. Maknanya dia orang bersetuju, Prime Minister akan handle. Macam Malaysia, samalah. Lebih kurang Prime Minister kan. Baik. Jadi Prime Minister pula, walaupun orang kata dia orang tentera, tapi dia berpegang kepada satu iaitu fakta. Maknanya apa sahaja keputusan yang dibuat mesti berdasarkan fakta, bukan teori. Jadi beza, teori, hipotesis, fakta. Jadi ini 3 ni benda yang kadang-kadang kita keliru. Mana satu? Jadi dalam sains ni, banyak orang cerita pasal teori. Banyak orang cerita pasal hipotesis. Dan tak banyak orang cerita pasal fakta. Fakta ni kebenaran. Jadi sebab tu, antara teori dengan hipotesis, mana satu kita nak ambil? Kita kena ambil fakta, al-haq, kebenaran. Apa faktanya? Jadi apabila dia memberikan tugas ini, Prime Minister beri tugas pada seorang doktor yang terberkecuali, daripada semua agensi tidak ada kepentingan, dia buat research dan dia buat tim dia, maka dia telah menyatakan fakta-fakta yang sebenar yang diambil daripada ribuan doktor-doktor antarabangsa yang mengatakan bahawa pandemik ini hanyalah merupakan satu flu biasa sahaja. Maka dia menggunakan itu dan hasil daripada itu yang ketiga, faktor yang ketiga, mereka telah menubuhkan satu pasukan untuk menyelesaikan masalah pandemik, bukan mengurus pandemik. Kita di Malaysia ni, ni minta maaf sebut Malaysia ni. Biar kita belajar daripada Thailand. Pasal Thailand sebut ni, kita nak sebutlah supaya mudah-mudahan orang Melayu, orang Malaysia kita ni boleh. Thailand menubuhkan bukan saja pasukan macam kita hari ini, frontliner ke sana, frontliner ke sini, kita mengurus pandemik. Tetapi Thailand mengumumkan satu pasukan menyelesaikan masalah pandemik. Dan penyelesaian tu tak perlu tunggu daripada orang barat, orang mata biru. Tak perlu tunggu daripada orang timur, daripada China. Tak perlu tunggu, kita sendiri. Dan saya yakin kita ramai doktor-doktor, ramai profesor, ramai pakar-pakar yang boleh menyelesaikan masalah virus COVID-19. Tapi kita tak guna dan manfaat. Saya ingat lagi masa zaman-zaman kita belajar dulu, kan ramai kawan-kawan kita excellent dalam medical, excellent dalam research biomedical dan sebagainya. Di mana mereka? Kenapa kita tak gunakan tenaga-tenaga ni? Kita ada kumpulan pakar banyak. Baik. Jadi Thailand memanfaatkan pakar-pakar mereka, maka mereka mengkaji sehingga keluar dalam Menteri Kesihatan dia mengeluarkan statement. Menteri Kesihatan ni kata apa? Menteri Kesihatan ni kata, kita telah mendapati bahawa pohon-pohon sekian, ubat-ubat sekian yang ada di bumi kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi kita, herba ni boleh digunakan untuk merawat pandemik COVID-19. Maka mereka menggunakan. Doktor, bila 3 perkara ini disampaikan, terutama yang kedua tadi itu, WHO mengiktiraf Thailand, menguruskan ataupun negaranya. Tetapi dalam masa yang sama ialah doktornya membuat kajian mendapati bahawa ini adalah flu seperti flu-flu lain. Betul. Jadi WHO iktiraf perkara tersebut. Iktiraf lah. Maksudnya selama hari ini orang merasakan bahawa WHO paling tinggi, jadi kita dengar arahan daripada WHO dan akhirnya kita turun ke bawah. Tapi dalam kes ini rupanya WHO pun sedang mencari jawapan. Saya bacakan Carta Akhbar tadi menyatakan bahawa WHO memuji Thailand sebagai satu-satunya negara yang handle COVID-19 dengan cara yang terbaik, excellent. Dan kemudian daripada fakta yang mereka dapat daripada kita kata pakar-pakar, contohnya Profesor Sukarit Bhakdi. Siapa Profesor Sukarit ni? Dia asal orang Thailand, tapi di Jerman. Dia ni merupakan pakar bahagian mikrobiologi, bahagian virus dan bahagian imunologi, bahagian imunisasi. Dia pakar lebih daripada 20 tahun, 30 tahun. Dan banyak tulisan-tulisan tentang kita kata virusologi dan sebagainya ditulis, dirujuk pada dia. Dia telah menyatakan secara jelas, begini dia kata, flu ini tidak begini. Fakta. Maka diambil oleh orang Thailand. Kemudian begitu juga Dr. Profesor Dolores Cahill daripada Ireland. Dia memang pakar imunisasi, pakar bahagian virus, juga pakar. Maka dia kata begini. Contoh dia kata berita baik. Saya ingat lagi dia sebut dalam sidang akhbar. Dia kata mula-mula kata tuan-tuan puan-puan dalam bahasa dia lah, bahasa Inggeris. Tuan-tuan puan-puan nak sebut ini berita gembira kepada tuan-tuan. Apa dia? Saya dah buat kajian. Dia bukan cakap kosong, dia buat kajian. Saya buat kajian, saya dapati virus ini adalah flu sama macam flu biasa. Ini pakar virologi cakap. Jadi bila sama macam flu biasa, maka kita kena treat macam mana flu biasa. Dan ini dibuktikan juga oleh statistik yang ada. Jadi sebab itulah kita lihat apabila Thailand melaksanakan
tindakan-tindakan yang di luar daripada kebiasaan negara-negara di dunia ini, iaitu hanya follow satu pandangan saja, maka di situlah kita melihat mereka lebih terbuka, iaitu mereka merasakan bahawa penyakit ini bukanlah yang berkuasa. Macam kita hari ini, kita nampak penyakit ini, ini benda ini, yang vaksin ini, inilah sebab dia. Inilah yang akan disembuhkan. Sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Thailand walaupun dia tak mengakulah Allah secara langsung, tetapi tindakan itu mematangkan dia kerana keterbukaan dia kepada al-haq, fakta. Jadi kita pun nak kena kembali kepada al-haq. Dalam apa hal sekalipun kita jangan bergantung dengan makhluk, kita kena bergantung dengan Allah. Allah mencipta dua-dua, zahir wal batin. Yang zahir yang nampak fizikal, yang batin yang dalam spiritual tak nampak. Jadi dua-dua ni semua bergantung pada Allah, ni nombor satu. Yang nombor dua, kita kena lihat bahawa bila kita nak terikat dengan kebenaran ni, dengan Allah, maka mana al-haq. Kita mesti melihat fakta-fakta yang sebenar. Jangan takut dengan fakta dan kebenaran. Inilah masalah yang ada pada 80% manusia seluruh dunia, termasuk Malaysia. Dia bergantung kepada media, dia bergantung kepada orang kata, dia bergantung kepada orang, tapi dia tak melihat kepada pakar-pakar yang mana cakap. Dia hanya bergantung pada satu. Jadi kita kena melihat pada fakta, dan fakta ini mestilah fakta yang jelas. Sebab tu saya nak mencadangkan kepada tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, bagi pihak kita di peringkat akar umbi rakyat, dekatlah dengan makanan-makanan yang nutritious, yang berzat, berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Maknanya kita jangan makan junk food dah. Allah bagi kekuatan kita duduk di rumah, pilih makanan yang sihat-sihat, makanan yang berzat, seimbang, nombor satu. Yang kedua, jangan lupa exercise. Ini physical exercise kena. Saya tengok kadang-kadang ustaz tu bercakap pasal mujahadah, perutnya ke depan. Ustaz kata apa? Dia kata macam mana nak perut ke belakang, sebab lepas ceramah kambing. Jadi jangan jadi alasan, exercise. Dan ketiga, kita hendaklah menjaga hubungan kita sama-sama dengan sahabat-sahabat kita, supaya hubungan sahabat itu hubungan yang sihat. Itu. Baik, kemudian yang keempat, saya nak minta kepada kepimpinan Malaysia terutamanya. Panjang, banyak saya nak sebut, tapi hari ini seminit dua nak sebut. Tubuhkanlah satu pasukan untuk menyiasat dan mencari bagaimana cara kita mengatasi pandemik COVID-19 ini dengan cara tempatan, cara kita. Dengan ubat-ubat yang ada daripada kita. Banyak teori-teori, dia ada dua teori. Satu teori germs, satu lagi teori terrain. Ini dua teori perubatan ni. Kaji semula. Yang ada sekarang ni hanya teori-teori alopati. Iaitu teori-teori yang kita nampak paling hebat, sedangkan dia ada teori-teori natural, herbal, yang sebenarnya menjadi dasar kepada medical sebelum ini. Maka kita minta supaya pihak kerajaan jangan hanya membuat pasukan frontliner penat siang malam pergi berdepan dengan masalah COVID, tapi tidak menyediakan penyelesaian. Dan penyelesaian tu bukan daripada luar, penyelesaian daripada kita. Kita yang nak cuba cari apa dia yang patut dibuat, dan kita banyak ada. Makanan sunnah, makanan-makanan natural, makanan-makanan herba yang terbukti berzaman-zaman boleh menyembuhkan banyak penyakit, terutamanya penyakit virus. Sebab itulah saya minta buka. Dan kalau perlukan, kita ada doktor. Alhamdulillah, Ustaz, kita ada barisan doktor sekarang, sebahagian daripadanya pakar-pakar, tapi mereka bimbang kalau ke depan cakap-cakap nanti kan kena gantung lesen. Ini kebimbangan. Saya nak minta pihak kerajaan buat sungguh-sungguh. Janganlah kita melihat sesuatu dari sudut aspek-aspek kepentingan sesuatu, kepentingan diri ke sebagainya. Ini untuk umat dan Malaysia, dan saya yakin insya-Allah. Contohnya seperti lockdown. Lockdown ni satu isu, kena kait dengan Quran juga. Dalam Quran pun ada cerita pasal lockdown. Yang kita sebut kat sini, apa yang berlaku sekarang ni ada dipimpin oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita patah balik pada kebenaran Allah, patah balik pada kebenaran Allah. Dan insya-Allah ada barakah di situ. Kalau tidak, negara kita akan hancur. Dijajah semula oleh orang-orang internasional yang memang nak menjajah kita. Bukan lagi penjajahan dalam bentuk macam British tewaskan askar kita, tapi penjajahan ekonomi, penjajahan dari sudut kesihatan, penjajahan dari sudut sosial, pendidikan. Anak-anak kita tak sekolah. Tahfiz 150,000 pelajar tahfiz hari ini balik rumah tak boleh belajar. Hari ini, jadi kita kena tengok balik. Kaji. Sekarang ini tidak ada pasukan untuk menyelesaikan masalah pandemik. Hanya ada pasukan menguruskan pandemik. Jadi inilah cadangan daripada kami. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan akan dapat kita sama-sama manfaatkan. Wallahu a'lam.